Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, terjemahan Sahih Bukhari dan terjemahan serta ulasih oleh Maulana Asri. Kita masih bincang bab ke-21 tentang kekufuran lah. Kufuran dunal kufur, maksudnya kufur yang bukan kafir sebenar lah. Kafir bukan tahap kafir yang keluar pada agama Islam tu dah. Jadi hak dia bincangnya tentang kufur nikmat, kufur kepada suami dah. Kufur pada suami tu bukan keluar pada Islam, tapi dia ni tidak mengenal budi jasa baik tok lelaki dia, suami dia. Jadi kita masih baca tajuk bab ni panjang sangat perbahasan dia, jadi kita berhenti tak ada habis. Jadi kita nak sambung sikit lagi lah. Okey, tentang kita sambung lagi. Begitulah juga dengan orang Islam, amalan kejahatan mereka bagaikan mendung yang menghalang sinar iman. Jadi jahat-jahat orang Islam buat tu, dia bukan biasa, dia boleh merosakkan iman, menghalang sinar cahaya-cahaya iman yang terang di waktu siang sekalipun. Jika cahaya bulan atau lampu di malam hari tidak dapat menukarkan malam kepada siang, maka begitulah juga keseraman siang akibat terhalang oleh mendung tidak akan menjadikannya malam. Taklah siapa malam jadi kafir teguh. Maksudnya kalau buat dosa, dia mengurangkan iman, tapi bukanlah bermaksud dia telah jadi kafir, jadi betul-betul serupa Cina, Buddha, Hindu ke apa bukan. Tapi dia sekadar mengurangkan kesempurnaan iman, merosakkan sebahagian pada iman. Keadaan seorang Islam yang dikaitkan dengan kekufuran akibat melakukan kesalahan-kesalahan membunuh sekalipun, meninggalkan sembahyang dan lain-lain dosa lah, lain-lain benda yang dikaitkan dengan kufur tu, bolehlah diumpamakan dengan orang yang sihat tetapi mengalami kesakitan luaran yang tidak kronik seperti duka dan sebagainya lah. Kata kronik, tahulah kronik pun, tapi tidak sampai mati lah kita kata dah. Bila diperiksa oleh doktor semasa dia dibawakan ke klinik, didapati semua sistem organ dalamannya yang penting adalah normal lagi tak. Maka dia dikira sebagai seorang yang sihat lagi. Sakit daripada lukanya luar itu masih belum boleh menafikan dia sebagai orang yang sihat. Dia tidak harus dikategorikan sebagai penyakit kerana kesihatan badan itu dikira berdasarkan kesihatan sistem orang-orangan, organ-organ yang pentingnya seperti organ jantungnya, paru-paru, hati, limpa, usus dan lain-lainnya masih okey dah. Orang kafir pula umpama orang yang sakit organ-organ yang penting dah. Walaupun mungkin kita dapati dia masih boleh bersia-sia, tetapi dia tetap dikategorikan sebagai orang yang sedang menghadapi penyakit yang kronik. Itulah sebabnya anda tidak akan mendapati satu pun hadis yang mengaitkan seorang kafir sebagai Muslim dengan sebab melakukan apa-apa kebaikan. Sebaliknya orang Islam yang dikaitkan dengan kekufuran akibat melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang tertentu. Kafir itu dosa kafir, dia dosa syirik ni besar lagi. Jadi tak bincang lah. Kekufuran kita bincang hadis-hadis cerita kekufuran dosa besar tu. Ingkar suami ke apa dah. Tidak bersyukur pada suami ke apa tu dalam bab dosa besar, tapi bukanlah kafir lagi. Perbahasan tentang perkataan duna dah. Kufrun duna kufrun. Dalam tajuk bab Imam Bukhari mengatakan wa kufrin duna kufrin. Kufrin duna kufrin. Perkataan duna mempunyai beberapa pengertian. Antara maknanya ialah adna. Duna tu maksudnya adna di bawah. Ataupun adwanu kurang. Ataupun ghairu selain daripada boleh juga. Dan ataupun akrabu yang lebih hampir. Berkaitan dengan perkataan ini terdapat dua pendapat tentangnya. Pilih hak mana dah dapat kau tu. Iaitu pertama, ia di sini dipakai dengan makna ghairun. Yang membawa pengertian kekufuran yang bukanlah kekufuran sebenarnya. Kekufuran yang bukanlah kekufuran sebenar. Kekufuran yang bukan kekufuran sebenarnya. Pandangan ini dinyatakan oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri ini ulama Deobandi yang terkenal. Alasan beliau ialah terdapat banyak sekali bukti dan qarinah petunjuk yang menunjukkan bahawa perkataan duna di sini dipakai dengan makna ghairu. Antaranya ialah pertama, jawapan Nabi SAW dalam hadis di bawah bab ke-21 ini.
Apabila ditanya apakah yang menyebabkan ramai wanita masuk neraka? Adakah disebabkan mereka kufur kepada Allah SWT? Bagi dia tidak mengiyakannya. Sebaliknya menjelaskan bahawa mereka kufur kepada suami mereka. Kufur kepada suami berarti tidak mengenang budi dan jasa suami. Maka kufur di sini sudah tentulah bukannya kufur kepada Allah SWT. Dan kufur dalam hadis tersebut bukanlah kufur yang sebenarnya. Itu pendapat pertama dah. Jadi kufur ghair maksudnya bukan. Selain kufur, selainnya, bukan atau selainnya. Selainnya. Jadi bukan kufur sebenarnya. Yang kedua, menurut beliau Anwar Shah Kashmiri ni, Muhammad Anwar Kashmiri ni kata apa? Menurut beliau lagi, ini dibuktikan oleh sesetengah nuskhah kitab Sahih Bukhari yang menggunakan perkataan ba'du di tempat duna. Ada tempat-tempat nuskhah Sahih Bukhari lain dia tak guna duna, dia guna ba'du. Penggunaan perkataan ba'du di tempat ini itu menunjukkan duna dipakai dengan erti kata ghairu. Jadi lebih dekat dengan ghairu ya. Jadi memakai perkataan duna di sini dengan erti ghairu adalah lebih sesuai demi menyelaraskannya dengan perkataan ba'du yang ada pada setengah nuskhah itu. Jadi nuskhah Sahih Bukhari yang lain dia kata ba'du. Jadi ba'du dengan duna ni kalau kita nak dekat dengan erti dia lebih kurangnya ghairu daripada hal lain. Selain ni. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-48 surah An-Nisa, Allah SWT telah menggunakan perkataan duna dengan erti kata ghairu. Iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang persekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Okey, poin keempat. Sebab keempat, berapa yang pilih ghairun? Anwar Shah Kashmiri. Selepas bab ini, Imam Bukhari akan membukakan sebuah bab bertajuk Babul Ma'asi min Amr Jahiliyati wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Bab perlakuan maksiat adalah sebahagian daripada cara hidup jahiliyah. Min amril jahiliyah. Namun seseorang tidak boleh dikafirkan dengan sebab melakukannya. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha. Birtikabiha dengan melakukannya kecuali dengan melakukan syirik. Illa bisyirki. Illa syirik. Syirik saja hak jadi kafir sungguh. Hak lain itu tidaklah. Walaupun semayalah ada mazhab Hanafi, mazhab Kediri ni ramai juga jumhur ulama Kediri ni kata tidak kafir sungguhlah. Kecuali ulama salah dulu. Kafir sungguhlah dia. Okey, yang kedua, sesetengah ulama pula berpendapat perkataan duna di sini dipakai dengan erti kata di bawah. Yang membawa erti kekufuran itu ada banyak peringkatnya. Peringkat yang paling tinggi ialah kekufuran sebenar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Dan yang di bawahnya, di bawah kekufuran sebenar pula tidaklah sampai ke tahap itu. Menurut mereka, inilah pengertian sesuai dengan pegangan Imam Bukhari. Jadi bagi setengah ulama tu di bawah. Kekufuran di bawah kufur yang sebenar gitulah nah. Tak sampai tahap tu dah, bawah lagi. Kalau diperhatikan pada perbahasan iman sebelum ini, Imam Bukhari memang sentiasa hendak membuktikan bahawa iman itu terdiri daripada banyak peringkat. Maka kekufuran yang merupakan lawannya iman dan Islam tu dah pun tentulah mempunyai peringkat yang berbeza-beza juga, tidak sama dah. Tidak setokor serupa satu dah. Kafir lalu Islam, molek lah iman ni tidak dah. Ya, ada peringkat-peringkat belakang. Okay, perbahasan tentang punca tajuk bab yang diadakan oleh Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari berbuat tajuk bab ni? Satu lagi perkara yang dibahaskan oleh para pensyarah Sahih Bukhari ialah sama ada ibarat yang digunakan oleh Bukhari dalam tajuk di atas, iaitu wa kufrin duna kufrin, itu merupakan hasil ciptaan beliau sendiri atau ia dipetik beliau daripada kenyataan orang-orang terdahulu, ulama salah dulu dah. Menurut Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dengan mengemukakan ungkapan ini, Imam Bukhari mengisyaratkan pada satu asar yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Kitabul Imannya. Imam Ahmad adalah Kitabul Imannya menerusi saluran riwayat Atha bin Abi Rabah. Dan lain-lain dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 43 isyarat ke Ahmad lah. Tetapi Maulana Anwar Shah Kashmiri telah menyangkal pandangan itu.
Dengan katanya, mungkin Ibn Hajar tidak mengetahui Ibn Katsir ada menegaskan bahawa ungkapan itu adalah ungkapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bukannya ungkapan Atha bin Abi Rabah. Gitulah. Syekh Kashmiri kata. Okey, Maulana Syabir Ahmad Uthmani, nama India belaka ni nak. Benua kecil India lah. Maulana Syabir Ahmad Uthmani pula menyangkal pandangan Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri itu dengan katanya nak. Dah. Sama-sama kita alir lah antara dia bendi, tapi dia canggah tak guru dia tak. Kalau diperhatikan tafsiran Ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, bermaksud dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, bukan tak buat saja dia tidak berhukum kerana ingkar dah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Nescaya kita tidak akan dapati kata-kata tersebut tercatat dalam tafsirannya di situ, tak ada. Apa yang terdapat dalam tafsir Ibn Abbas ialah kata-kata beliau tentang golongan yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah begini. Kufran la yanqulu 'anil millah. Kufur yang tidak memindahkan seorang itu daripada agamanya, tidak jadi kafir teguh dah. Dah. Walaupun sebut kafir, man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun tu dah. Banyaklah orang-orang jemaah parti lah boboh dah. Kadang-kadang boboh orang lain mudah-mudah mengkafirkan orang lain guna kaedah ni lah. Guna ayat Quran itulah. Tapi Ibn Abbas kata kufran yang qulu 'anil millah nah. Kufur tidak menyebabkan dia keluar daripada Islam, betul-betul keluarlah, bukan murtad. Bukannya dengan ibarat kufrin duna kufrin. Bukan ibarat yang kufrin duna kufrin, tapi kufrun la yanqulu 'anil millah. Dah. Jika kita mendakwa Imam Bukhari membuat tajuknya itu berdasarkan kata-kata Ibn Abbas, maka bolehlah diandaikan beliau memahaminya dan menyimpulkannya daripada maksud ibarat Ibn Abbas tersebut. Kalau boleh juga kita kata kesimpulan dia, bukan kata-kata Ibn Abbas betul, kesimpulan daripada kata Ibn Abbas, ringkasan daripada kata-kata Ibn Abbas. Jadi kerana kata-kata kufrin duna kufrin adalah kata-kata Atha bin Abi Rabah, jadi simpulnya daripada ibarat Ibn Abbas. Atha bin Abi Rabah ni dia juga Ibn Abbas ni sahabat dah. Jadi dia tabi'in ke apa dah. Tabi'in kan. Atha bin Abi Rabah dialah dia membuat istilah duna kufrin, simpul ringkasnya daripada kata Ibn Abbas, ibarat Ibn Abbas di atas lah. Itulah sebabnya Imam Fiz Ibn Hajar mengaitkannya dengan Atha, bukan dengan Ibn Abbas. Berkenaan dengan sangkalan yang dibuat oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri terhadap Hafiz Ibn Hajar pula. Jadi Maulana Anwar Kashmiri ni hebat, dia kritik Ibn Hajar. Maulana Syabir Uthmani pula jawab pula Maulana Anwar Kashmiri dia. Tadi Maulana Syabir Ahmad Uthmani mengandaikan ia tidak lebih daripada kekeliruan yang berlaku kepada beliau. Jadi Ibn Hajar silap tu tersilap sikit-sikit, tak boleh nak condemn semua pendapat dia dah. Kerana pada bab yang akan datang Hafiz Ibn Hajar ada menyebutkan bahawa kenyataan ini memang berpunca daripada Ibn Abbas, iaitu di bawah tajuk Babu Zulmin Duna Zulmin. Ini menunjukkan Hafiz Ibn Hajar memang mengetahuinya, bukan ibarat kufrin duna kufrin. Dia sahaja dinukilkan daripada Atha bin Abi Rabah. Malah zulmun duna zulmin. Zulmin duna zulminah. Dan nifaqun duna nifaqinah. Juga turut dinukilkan daripada beliau juga. Dia hampir sama tu dah. Lihat Maulana Syabir Ahmad Uthmani, Fadlul Bari, jilid 1 Musad 412 hingga 413. Bagaimanapun Maulana Anwar Shah Kashmiri yang terkenal hebat dalam bidang hadis telah membuktikan bahawa kata-kata tersebut memanglah diucapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu sendiri dia. Bukan kesimpulan perkataan dia, memang dia sendiri ucap macam itulah. Mengikut Maulana Anwar Kashmiri. Ia bukanlah kesimpulan yang diambil daripada kata-katanya yang lain. Ini kerana terdapat riwayat dalam kitab Al-Mustadrak karangan Hakim yang menunjukkan ia memang kata-kata Ibn Abbas itu sendiri. Lihatlah teksnya di bawah ini. Akhbarana Ahmad bin Sulaiman Al-Mawsili. Sana hadatsana Ali bin Harbin. Hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Hujair an Tawus. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينكل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Surah Al-Maidah 44.
Kufrun duna kufrin hadha hadithun sahihul isnadi walam yukhrijahu. Bermaksud kata Ibn Abbas, sesungguhnya ia bukanlah kufur yang mereka fikirkan itu. Ia bukanlah kufur yang memindahkan, mengeluarkan seorang daripada agama ni. Dia kufran yang kilu anil millah. Jadi ayat tu kan, daripada agama, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang kafir lah, ikut ayat tu ni. Bukan. Jadi surah Al-Maidah ayat 44 ia adalah kufur yang bukan kufur sebenar dah. Kufrun duna kufrun diguna. Dalam hadis ni, dalam riwayat asar ni, kata-kata Ibn Abbas kufrun duna kufrin. Jadi riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain jilid 2 muka 342, As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur menuliskan. Ni Suyuti pula tulis. Wa akhraja Sa'im bin Mansur wal Firyabi wa Ibn al-Munzir wa Ibn Abi Hatim wal Hakim wa sahahu wal Baihaqi fi sunanihi an Ibn Abbas fi qalihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Surah Al-Maidah tu ayat 45 dah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Surah Al-Maidah ayat 47. Qala kufrun duna kufrin wa zulmin duna zulmin wa fisqin duna fisqin. Fasqina. Jadi bermaksudnya Sa'id bin Mansur Al-Firyabi, Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim, Al-Hakim, beliau menghukum asar ini sahih. Orang ramai lah, orang hebat-hebat lah kan ni nak. Dan Al-Bahaqi dalam Sunan Bahaqi dah. Mereka daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhubung dengan firman Allah dalam 3 ayat berikut. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat surah Maidah ayat 44. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Surah Al-Maidah ayat ke-45. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Surah Al-Maidah ayat 47. Kata beliau Ibn Abbas, ia adalah kekufuran yang bukan kekufuran sebenar. Kezaliman yang bukan kezaliman yang sebenar dan kefasikan yang bukan kefasikan yang sebenar. Rujuk lihat Ad-Durrul Mansur jilid 2 muka surat 286. Dua riwayat di atas jelas membuktikan ia adalah kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bukannya kata-kata Atha bin Abi Rabah yang disimpulkan dan difahaminya daripada kata-kata Ibn Abbas. Betul-betul kata Ibn Abbas kalau riwayat tu dah. Mustadrak Hakim ni. Kenapakah para ulama begitu teliti, kelihatannya cerewet lah dalam menisbahkan suatu kata-kata kepada pemilik sebenarnya bicara pun kau main bicara siapa dia ni Atha bin Abi Rabah ke Ibn Abbas sebenarnya. Jawapannya ialah di situ terkandung nilainya yang tersendiri. Kerana sememangnya ada perbezaan di antara setiap tabaqah perawi dia. Ibn Abbas yang merupakan sahabat Nabi SAW tentu sekali tidak sama dengan Atha bin Abi Rabah. Kemah Ibn Abbas lagi dah. Dia dekat Nabi dia. Atha bin Abi Rabah yang hanya salah seorang tabi'in saja. Ibn Abbas sahabat dah. Ini bermakna Imam Bukhari tidak bersendirian dalam pandangannya itu. Pandangan sebegitu telah pun ada sebelumnya dan ia merupakan pegangan seorang sahabat yang sangat alim, itu Ibn Abbas dah. Bukan tabi'in dah. Pergi tahap lebih tinggi iaitu sahabat dah. Okay, siapakah dimasukkan dengan man dalam 3 ayat dari surah Al-Maidah itu? Man tu siapa dia lah? Perkataan man dalam 3 ayat dari surah Al-Maidah itu jika dimaksudkan dengan pemerintah. Ni orang berhi ni dah. Khawarij kau dah. Setengah guna jemaah Islam dah. Nah, tapi mudah mengkafirkan pemerintah ni yang guna dah 3 surah tu. 3 ayat tu dah. Di surah Maidah. Maka pemerintah itu tidak harus menjadi kafir kerananya walaupun tidak ada yang menolak bahawa perbuatan tersebut sama seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Tu tak ada masalah. Memang sepakat kalau macam perbuatan kafir tidak berhukum-hukum Islam. Tapi tidak bermakna tu jadi kafir dah. Kerana man tidaklah dikhususkan pada pemerintah semata-mata ni masalah. Kata pemerintah nah. Pemerintah sikit-sikit tak berhukum hudud ke, RU 355 ke kafir tu. Sedangkan dia tidak berhukum dengan hukum Islam dalam bab keluarga dah. Bab riba ke apa dah. Dia tak jadi kafir. Belalah ke dia lah kau lagi kafir dah. Sebenarnya ia umum untuk siapa sahaja yang tidak menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dah. Hukum faraid, hukum ke apa dah. Termasuklah ketua keluarga sendiri dah. Ketua keluarga atau setiap individu Muslim yang tidak mengamalkannya, tak suruh bini pakai tudung, tak suruh anak semaya, jadi kafir belaka kau dah. Berat gitu dah. Jadi kafir dalam ayat ini bukanlah dengan makna kafir yang sebenar. Malah ia hanyalah dengan makna seperti orang kafir. Seperti orang kafir.
Okey, maksudnya sikit-sikit tuduh pemerintah laga apa kafir terus dah. Mudah-mudah dah. Atau boleh menyebabkan kufuran, boleh sebab memang jadi boleh sebab dah. Tak apa anak tak pakai tuduh, tak apa tak semaya, boleh jadi kafir lah, kepok pun dah. Tapi lah tu pupaya hukum kena dapat berdebat dan berhujah molek dah. Takut je salah faham ataupun maksud yang lain sebenarnya macam-macam lah nah. Jadi kena faham. Jadi tidak mudah nak kufur, bukan kau jadi kafir sungguh dah. Adapun jika seorang menolak hukum-hukum yang turunkan oleh Allah kerana merendah-rendahkan hukum Islam itu atau mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan lagi dengan zaman moden itu, maka ia adalah kekufuran yang sebenar lah. Jadi kalau dia betul-betul bukanlah kritik pelaksanaan dia memang kritik pada hukum Islam, memang nak lawan Tuhan lah kira kata, memang kafir sungguh dah. Lepas tu tujuan diadakan tajuk bab ini dan perkaitannya dengan bab-bab sebelum dan selepasnya. Bab apa bab ni dibuat oleh Imam Bukhari ni. Tajuk bab yang dibuatkan oleh Imam Bukhari ini juga masih untuk membuktikan iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang mengikut amalan seseorang. Ada kaitan dengan itu juga. Jika sebelum ini Imam Bukhari mengemukakan contoh-contoh tentang orang-orang yang meninggalkan dan melakukan amalan ketaatan boleh mengurangkan atau meningkatkan imannya dah. Maka pada kali ini pula Imam Bukhari ini mengemukakan contoh orang-orang yang melakukan maksiat yang bercanggah dengan tuntutan iman seperti membunuh, berbohong dan sebagainya. Apakah amalan-amalan ini mempunyai kesannya terhadap iman? Sekali lagi beliau ingin menolak pegangan golongan Murji'ah, golongan Islam liberal lah, yang mendakwa apa juga amalan tidak memberikan apa-apa kesan terhadap iman seorang pada hati bersih saja, tak ketuduh, tak semaya baik, apa tak apa dah. Imam Bukhari ingin membuktikan bahawa sebagaimana amalan kebaikan boleh meningkatkan iman, begitu juga amalan kejahatan pula boleh mengurangkan iman. Sebagaimana ada peringkat-peringkat dan tahap-tahap dalam ketaatan, begitulah juga dengan kejahatan dan maksiat. Ia juga ada peringkat-peringkat dan tahap-tahapnya yang boleh merosakkan iman. Itu ada tahap yang kuat, ada tahap perlahan sikit kan. Okay, habis dah. Jadi nak cerita bab ada tak? Kufrun duna kufrin tu panjang kemain syarah. Okay, berhubung dengan perkara ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni berubah macam sanad lain. Okey, 325 dah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disyaratkan oleh Bukhari ini telah dikemukakan oleh beliau sendiri secara musnad, ada sanad yang bersambung dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari di bawah tajuk Kitabul Haid dengan tajuk babun tarkul haidi as-sum. Begini teks dan terjemahannya. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibnu Aslama an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'shar an-nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nari faqulna wa bima ya Rasulullah qala yukthirna al-la'na wa takfurunna al-'ashira ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dini adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna kunna wa ma nuqsanu dinina wa 'aqilna ya Rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatir rajuli قلنا بلى قال فلذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Bermaksud Zaid bin Abi Maryam meriwayatkan pada kami katanya, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami katanya, Zaid iaitu Ibnu Aslam meriwayatkan kepada saya daripada Iyad bin Abdullah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, katanya, pernah Rasulullah SAW keluar pada hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri ke musalla dah. Nak sembahyang raya, Nabi sembahyang pada lah. Baginda SAW pergi ke hadapan orang perempuan. Lalu bersabda, wahai orang perempuan bersedekahlah kerana telah ditunjukkan kepadaku, kamulah penghuni neraka yang paling ramai. Nabi kata gitu kotin dah. Maka bertanyalah mereka, kenapakah wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kamu suka sangat mengutuk dah. Kamu juga tidak mengenang budi suami. Tidak pernah kulihat orang-orang yang kurang akalnya
dan kurang agamanya daripada kamu, tapi lebih mampu menghilangkan akal lelaki yang bijaksana. Mereka terus bertanya, apakah yang mengurangkan akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bukankah kesaksian perempuan itu separuh daripada kesaksian lelaki? Mereka menjawab, ya. Sabda Rasulullah SAW, itulah antara tanda kekurangan akalnya. Bukankah apabila perempuan itu berhaid dan dia tidak boleh bersemayang dan berpuasa? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, itulah antara tanda kekurangan agamanya. Tujuan Imam Bukhari mengumumkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu secara ta'liq di sini ialah untuk menyatakan bahawa selain Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada juga sahabat lain yang turut meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama maksudnya dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Abu Sa'id Al-Khudri serupa lebih kurang. Sahabat itu ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tetapi beliau tidak mengemukakannya di sini semata-mata untuk meringkaskan cerita dan kerana ia dikemukakan oleh beliau dengan lebih lengkap di tempat yang lain. Ibn Arabi berpendapat mungkin juga tujuan Imam Bukhari mengemukakan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri secara ta'liq di dalam tajuk bab ini ialah untuk menyatakan beliau juga ada meriwayatkan hadis yang sama maksudnya dengan hadis Ibn Abbas di bawah bab ini, meskipun lafaznya ada berbezalah. Hadis berkenaan ialah man lam yashkurin nas lam yushkirillah. Bermaksud orang tidak tahu berterima kasih pada manusia tidak akan tahu berterima kasih pada Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Ya'la, At-Tabarani. Al-Hassami mengatakan hadis ini hasan. Tirmizi pula mengatakan ini hasan sahih. Ia hadis hasan sahih dah. Oleh kerana ia tidak menepati syarat Imam Bukhari, Bukhari hanya mengemukakannya dalam tajuk bab sahaja secara ta'liq. Artinya bukan bermusnad penuh lah. Kebanyakan ulama bagaimanapun lebih bersetuju dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat mana pertama tadi? Jadi, lapah berbeza maksudnya sama ke tidak? Hafiz Ibn Hajar dan Hafiz Al-Aini bahkan mengatakan pendapat Ibn Arabi itu agak jauh dan sukar untuk diterima walaupun ia hebat pun tak boleh nak terima dah, hujah kuat. Bagi mereka hadis Abu Sa'id yang dikemukakan secara ta'liq oleh Bukhari itu zahirnya mengisyaratkan kepada hadis beliau di bawah Kitabul Haid nanti dah. Untuk tahap perbahasan lebih lanjut lihat Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari jilid 1 muka 83 hingga 4. Umtatul Qari sekarang Al-Aini lah jilid 1 muka 109 hingga 200. Irsyadus Sari jilid 1 muka 134 hingga 135. Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 88 hingga 89. Kashful Bari jilid 2 muka 192 hingga 203. Nasrul Bari jilid 1 muka 274 hingga 2276. 276 asalnya 276 dah. Tulqatul Qari jilid 1 muka 245 hingga 246. Habis tu tajuk bab dah. Lepas ni nak bincang pula hadis lah. Masuk habis tu tajuk bab. Dia akan bincang pula hadis dalam bab ini lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.